Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam saluran Zaidin Abadi di platform youtube.com. Setelah beberapa ketika saya tidak bersiaran atas beberapa sebab yang tak dapat saya elakkan, pada kali ini saya muncul kembali dalam siri bicara yang saya akan bincangkan dengan saudara sekalian. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengikuti saluran saya ini. Dan kepada yang baru pertama kali, saya ucapkan selamat datang dan selamat berkenalan. Jangan lupa tekan butang subscribe, butang loceng, like dan share. Semoga apa yang saya kongsikan di sini akan dapat dikongsi oleh rakan-rakan anda di luar sana. Saudara sekalian, setiap kata mengandungi makna. Ada makna di sebalik kata-kata. Sejak seminggu, 2 minggu kebelakangan ini, rakyat telah digegarkan oleh beberapa insiden dan perkembangan yang menarik perhatian ramai pihak, terutama warga netizen, pelayar media sosial yang begitu ramai sekali. Insiden pertama ialah berkenaan penularan COVID-19 yang mencanak naik graf kes jangkitan dalam kalangan warga negara khususnya. Bilangan kes baharu meningkat saban hari sehingga ke angka 871 pada 18 Oktober 2020 yang merupakan jumlah tertinggi sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Sebelum itu, tular juga di media sosial tentang serangkap pantun Melayu yang terus menarik minat warga media sosial memperkatakan tentangnya. Pantun tersebut dipaparkan melalui laman media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka yang berbunyi, "Apa guna berkain batik kalau tidak memakai capal? Apalah guna beristri cantik kalau tak pandai menumbuk sambal." Pantun ini dipetik daripada buku Kurik Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka 2005. Beberapa hari selepas itu, gah pula berita dalam media tentang sidang media Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menyatakan beliau mempunyai majoriti ahli parlimen yang menyokong beliau untuk membentuk sebuah kerajaan baharu selepas menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Sewaktu disoal pemberita, Datuk Seri Anwar menyebut seramai lebih daripada 120 orang ahli parlimen yang memberi sokongan kepada beliau. Perkara ini telah menarik perhatian ahli politik, penganalisis politik, ahli akademik serta seluruh rakyat. Masing-masing memberikan pandangan dan pendapat sama ada berdasarkan perlembagaan, perundangan atau dari sudut pandang ahli politik serta pendapat rakyat secara umum. Apakah persamaan yang dapat kita kutip daripada ketiga-tiga hal tersebut? Saya percaya saudara sekalian sudah dapat memberikan jawapan yang tepat, iaitu ketiga-tiga perkara tersebut melibatkan kita semua, warga negara Malaysia. Kes COVID-19 yang meningkat merupakan isu yang masih belum dapat diatasi sejak Februari 2020 lagi. Setelah PKP, PKPB, PKPD dan PKPP dilaksanakan, keadaan penularan wabak tersebut
terasa sedikit surut dan kendor. Tetapi selepas dilaksanakan pilihan raya negeri Sabah, tiba-tiba wabak tersebut kembali melanda bagi mencetuskan gelombang yang tidak dapat disekat. Seluruh negara kembali digegarkan, penularannya semakin ganas, malah bilangan kluster juga semakin bertambah di negeri Sabah, Kedah, Kuala Lumpur dan Selangor. Rakyat kembali berasa cemas dan tertekan. Para frontliners juga kembali bertungkus lumus bertarung dengan musuh yang halimunan sifatnya itu. Sebilangan ahli politik turut dijangkiti, termasuk menteri dan timbalan menteri. Masing-masing terpaksa dikuarantin bagi menyekat penularan wabak ganas tersebut. Isu pantun apa guna beristeri cantik kalau tak pandai menumbuk sambal juga tiba-tiba menjadi bualan ramai pihak. Dewan Bahasa dan Pustaka yang bertanggungjawab melestarikan persuratan dan kesusastraan Melayu tradisional telah memainkan peranannya melalui media sosial apabila menyiarkan serangkap pantun atau seuntai peribahasa serta makna kata-kata terpilih pada setiap hari. Dengan matlamat untuk mengajak masyarakat menyanjung tinggi dan menghargai keindahan bahasa kita sendiri. Namun, apabila pantun tersebut tersiar, ada pihak yang mempertikai dan memperlekehkan pantun berkenaan, malah mengatakan pantun tersebut merendahkan martabat wanita atau isteri. Kemudian muncul pula pihak-pihak yang mempertahankan maksud pantun itu yang memberi pelbagai tafsiran makna yang tersirat di sebalik ungkapan yang tersurat di dalam pantun itu. Saudara-saudara sudah tentu membaca komen serta pandangan pihak-pihak berkenaan yang tersebar di dalam alam maya hampir seminggu yang lalu. Apakah yang boleh kita pelajari daripada ketiga-tiga perkara tersebut? Pada pendapat saya, ada perkara penting yang boleh kita petik dan jadikan pedoman pada masa hadapan. Ada makna yang tersirat di sebalik hal-hal yang tersurat yang memerlukan kita semua berfikir secara waras, mendalam dan dengan penuh keinsafan. Isu COVID-19 yang meningkat semula itu adalah berpunca daripada kelekaan rakyat sendiri. Kita sudah berasa seakan-akan sudah terlepas daripada serangan pandemik tersebut. Lantas, segala arahan dan prosedur tidak begitu dipatuhi sepenuhnya lagi. Amalan jarak sosial, penggunaan pelitup mulut serta penjaga kebersihan sendiri sudah tidak dititik beratkan lagi. Kerajaan pula semakin galak membenarkan premis perniagaan dibuka yang mengundang kehadiran pelanggan yang semakin bertambah. Pilihan Raya Negeri Sabah yang mana acara-acara berkempen berjalan secara terbuka disertai oleh ahli masyarakat setempat dan juga dari luar wilayah telah tidak dapat dikawal sepenuhnya. Hal itu menjadi salah satu sebab penularan COVID-19 kembali berleluasa. Pantun Melayu lama yang dicipta sejak berkurun yang lalu merupakan khazanah bangsa yang perlu dilestarikan, perlu diperkenalkan kembali kepada generasi masa kini agar pantun kekal menjadi sumber ilmu yang memerlukan daya fikir yang tajam dan bijaksana untuk memahaminya. Pantun bukan sekadar kata-kata yang digunakan dengan rima yang tersendiri, tetapi di dalam pantun tersimpan maksud yang mendalam. Sama ada pengajaran, bidasan, sindiran, dan sebagainya. Kesemua itu tidak mungkin dapat kita fahami jika hanya membaca rangkaian kata-kata yang tertera sahaja, tanpa memberi ruang kepada akal dan kebijaksanaan kita untuk menyelami maksud di sebalik kata-kata itu. Jika apalah guna beristeri cantik kalau tak pandai menumbuk sambal dibaca secara luaran sahaja,
maka timbullah pendapat yang mengatakan pantun itu memperkecilkan peranan isteri dan wanita di dalam dunia rumah tangga. Malah lebih dahsyat lagi apabila ada yang menuduh pantun tersebut bersifat erotis, iaitu menceritakan tentang hal-hal sulit di dalam kelambu. Begitulah yang akan terjadi seandainya kita melihat pada luaran sahaja, sedangkan ada maksud lain yang lebih penting tersirat di dalamnya. Pantun itu juga memperingatkan para lelaki atau bakal suami, jika memilih isteri, jangan hanya melihat kepada kecantikan wajah sahaja, tetapi perlu juga menilai kemampuan wanita itu membuat kerja rumah, seperti masak-memasak seumpamanya, sekalipun kerja yang mudah hanya menumbuk sambal. Saudara-saudara, isu bilangan ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim juga perlu dilihat tidak hanya pada lapisan atasnya sahaja, tetapi perlu menyelak lapisan-lapisan lain yang tersembunyi di sebalik ungkapan Datuk Seri Anwar, "Saya sudah serahkan bukti sahih kepada tuanku dan sudah ada lebih daripada 120 ahli parlimen yang menyokong saya." Kedua-dua ungkapan ini telah diulas dengan pelbagai tafsiran yang mungkin saudara-saudara sudah membacanya. Bukti sahih yang diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong tidak pernah ditunjukkan kepada rakyat untuk menilai sama ada benar-benar sahih atau sebaliknya. Begitu juga dengan lebih daripada 120 ahli parlimen yang menyokong saya, juga tidak ditunjukkan senarai lengkap nama 120 orang berkenaan. Lantas, rakyat menjadi keliru, tidak yakin, malah ada yang menganggap Datuk Seri Anwar adalah penipu. Bagi saya, kedua-dua kenyataan Datuk Seri Anwar itu lebih merupakan satu cabaran kepada Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri sekarang, supaya tampil menyerahkan bukti sahih kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa beliau memiliki sokongan majoriti dalam kalangan ahli parlimen pada masa ini yang boleh mengekalkan beliau di kerusi Perdana Menteri. Saudara sekalian, marilah kita sama-sama menjadi orang yang bijaksana, yang tidak hanya melihat atau membaca hanya pada lapisan luaran sahaja, tetapi menilai dengan mendalam, mencari maksud yang tersirat di sebalik yang tersurat, supaya dengan itu kita terhindar daripada membuat tanggapan serong tentang sesuatu hal atau isu yang timbul. Sekianlah sahaja buat kali ini. Sehingga kita bertemu dalam sesi-sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.